Berikut merupakan panduan bagi menangani tingkah laku biadab di sekolah. Buku panduan ini telah disediakan oleh Intan Yana binti Syarif, Nur Fatin Syafiqah binti Muhammad Famis, Nur Aina Zafira binti Zakaria, Nur Izzati binti Rozi, Siti Aisyah binti Dul Baharim dan Siti Mastura binti Mansur. Bab 1 iaitu pengenalan bagi panduan menangani tingkah laku biadab. Belakangan ini, isu tingkah laku kurang sopan atau biadab sering didengari dalam kalangan remaja, khususnya dalam kalangan generasi muda. Sesetengah remaja mungkin mempunyai ilusi bahawa kelakuan celupar adalah lebih bergaya, menunjukkan tanda keyakinan dan kemesraan dalam kalangan mereka, manakala amalan bahasa sopan hanya untuk golongan nerd dan kebosanan. Dalam situasi alam persekolahan, guru bukan sahaja perlu memikul tugas pemindahan ilmu yang semakin mencabar, malah mereka juga terpaksa menangani pelbagai rungutan ratusan pelajar termasuk mereka yang terbawa-bawa dengan tabiat sikap tidak beradab. Lama kelamaan, kesabaran guru semakin diuji dengan semakin ramai pelajar yang semakin sanggup melawan dan bersikap biadab terhadap mereka, malah secara bersemuka mahupun tidak bersemuka. Perkembangan terkini memang menyedihkan tetapi tidak lagi mengejutkan. Oleh itu, buku panduan menangani tingkah laku biadab ini ditulis bagi menangani tingkah laku biadab. Matlamat buku panduan ini disediakan adalah bagi memberi kefahaman dan kesedaran kepada warga sekolah khususnya tentang tingkah laku biadab ini dan kesannya. Hal ini seterusnya dapat memahami serta menghayati peranan dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan strategi dan pelan tindakan di peringkat sekolah untuk mengatasi tingkah laku biadab. Antara objektif panduan ini disediakan adalah bagi memberi kefahaman dan kesedaran kepada warga sekolah tentang tingkah laku biadab. Selain itu, panduan ini adalah untuk mengkategorikan jenis salah laku yang boleh ditafsirkan sebagai tingkah laku biadab, memberi kesedaran kepada setiap warga sekolah dalam menangani tingkah laku biadab serta menjadi panduan berhubung dengan strategi pelaksanaan program perkembangan, pencegahan dan pemulihan tingkah laku biadab. Akhir sekali, panduan menangani tingkah laku biadab ini adalah bagi menjadi panduan kepada pihak sekolah untuk membina dan menguatkuasa peraturan sekolah berkaitan tingkah laku biadab. Seterusnya, kita akan melihat dari segi tafsiran dan jenis-jenis tingkah laku biadab. Tingkah laku biadab adalah apa-apa kelakuan atau perkataan yang dikeluarkan yang tidak sopan oleh seseorang individu. Tingkah laku biadab juga adalah semua tindakan manusia yang boleh diperhati, diukur dan dinilai, dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau sepada sedar. Jadi, apakah jenis-jenis biadab yang sering dilakukan oleh segelintir murid-murid yang bermasalah? Antara jenis biadab yang biasa dilakukan oleh murid adalah seperti berkelakuan kasar terhadap guru, berkelakuan kasar terhadap pengawas, berkelakuan kasar terhadap murid. Selain itu, berbahasa kesat dan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran juga merupakan tingkah laku biadab. Malahan, tidak menghormati guru dan pengawas juga merupakan kategori kesalahan tingkah laku biadab. Bab 2 iaitu pengurusan tingkah laku biadab di sekolah. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan carta pengurusan disiplin di sekolah. Kedudukan yang tertinggi di dalam carta ialah pengetua atau guru besar yang juga merupakan pengerusi di sekolah. Kedudukan yang kedua dalam carta ialah penolong kanan hal ehwal murid yang turut berperanan sebagai setiausaha. Seterusnya, penolong kanan, guru bimbingan dan guru kaunseling, ketua warden bagi sekolah yang mempunyai asrama, penolong kanan petang, ketua bidang, guru kelas, ketua panitia, guru agama dan moral dan guru disiplin berada pada kedudukan yang sama di dalam carta pengurusan disiplin di sekolah yang berkaitan dengan masalah tingkah laku kurang sopan atau biadab.
Seterusnya ialah di bahagian pemantapan pengurusan disiplin di sekolah yang melibatkan perancangan dan pelaksanaan di sekolah bagi memberi kesedaran kepada murid-murid tentang isu tingkah laku kurang sopan atau biadab. Yang pertama ialah peraturan sekolah yang perlu dikaji dan disediakan mengikut keperluan sekolah. Pengurusan sekolah perlu memastikan peraturan sekolah difahami oleh semua murid serta mengingatkan murid tentang peraturan sekolah. Kelemahan peraturan sekolah boleh menyebabkan berlakunya salah laku termasuk salah laku biadab. Untuk menangani masalah tingkah laku kurang sopan atau biadab murid, sekolah perlulah merancang program-program yang menarik serta bersesuaian dengan isu tersebut. Contohnya, program adab murid menghormat guru, guru sayang murid. Program ini perlu dirancang dan dilaksanakan mengikut keperluan sekolah untuk meningkatkan disiplin murid dan mengamalkan tata susila tinggi agar menjadi insan yang berguna. Program berfokus ialah program yang perlu dirancang dan dilaksanakan mengikut keperluan salah laku biadab yang berlaku di sekolah berdasarkan maklumat SSDM dan aduan berkaitan disiplin murid. Pemilihan program dibuat bersesuaian dengan pelbagai kes salah laku murid di sekolah. Integrasi kaum. Program integrasi kaum diadakan untuk memantapkan perpaduan antara murid. Setiap program perlu dirancang, dilaksanakan dan dibuat penilaian bagi mengetahui keberkesanan integrasi kaum di sekolah dan mengatasi masalah kurang sopan dan tingkah laku biadab antara murid. Program Sekolah Selamat. Program ini harus dirancang dan dilaksanakan mengikut keperluan sekolah. Kerjasama bersepadu antara murid, pihak sekolah, pihak berkuasa dan masyarakat sangat penting bagi pelaksanaan program pencegahan yang berkesan serta menyeluruh. Kempen budi bahasa turut dilaksanakan di sekolah bagi meningkatkan kesedaran murid supaya mengamalkan budi pekerti yang mulia. Masalah tingkah laku biadab dalam kalangan murid di sekolah dapat diatasi jika pihak pengurusan sekolah memainkan peranan masing-masing dalam menangani isu ini. Terdapat beberapa pihak yang memainkan peranan mengatasi masalah disiplin tingkah laku biadab di sekolah. Antaranya ialah peranan yang harus dimainkan oleh pengetua atau guru besar. Pengetua atau guru besar adalah berkuasa sepenuhnya terhadap pengurusan disiplin sekolah. Justru itu, pengetua dan guru besar akan bertindak sebagai pengurusi bagi jawatan kuasa pengurusan disiplin sekolah dan bertanggungjawab memastikan setiap ahli jawatan kuasa yang terdiri daripada guru-guru berfungsi dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Yang kedua ialah peranan yang harus dimainkan oleh guru penolong kanan hal ehwal murid atau guru yang perlu sentiasa melaporkan kes salah laku biadab ataupun masalah disiplin yang berlaku kepada pengetua. PKM ini hendaklah sentiasa merancang, menyelaras dan memantau program yang sesuai yang telah diputuskan oleh jawatan kuasa pengurusan disiplin sekolah. Yang ketiga ialah peranan yang harus dimainkan oleh penolong kanan pentadbiran dan juga penolong kanan kokurikulum. Penolong kanan pentadbiran dan penolong kanan kokurikulum adalah bertindak sebagai ahli jawatan kuasa pengurusan disiplin di sekolah. Seterusnya, guru disiplin juga harus memainkan peranan dalam menangani masalah atau isu disiplin tingkah laku biadab di sekolah. Seterusnya adalah peranan yang harus dimainkan oleh guru bimbingan dan juga kaunseling. Guru bimbingan dan kaunseling dalam menjalankan peranan merekodkan sesi kaunseling yang melibatkan salah laku biadab. Guru bimbingan dan kaunseling juga berperanan dalam berinisiatif melaksanakan sesi kaunseling berkelompok bagi mengatasi penularan salah laku biadab dalam kalangan murid. Seterusnya ialah peranan yang harus dimainkan oleh guru kelas atau guru tingkatan dalam menangani masalah isu disiplin tingkah laku biadab. Guru kelas atau guru tingkatan hendaklah sentiasa memberi nasihat kepada murid di dalam kelas supaya menjauhi tingkah laku biadab atau kurang sopan di sekolah. Yang terakhir ialah peranan yang harus dimainkan oleh guru moral dan juga agama. Guru moral dan juga agama adalah amat berperanan penting dalam menangani tingkah laku biadab di sekolah.
Guru agama dan juga moral hendaklah sentiasa menjadi sumber rujukan murid untuk bimbingan rohani, sahsiah dan juga moral. Guru agama dan juga moral perlu bertindak, merancang dan melaksanakan pelbagai program kerohanian bagi membentuk sahsiah dan akhlak diri murid yang baik. Tingkah laku biadab di sekolah dapat diatasi dengan beberapa pemufakatan pencegahan bersama dengan beberapa agensi, antaranya seperti bersama Polis Diraja Malaysia atau PDRM. PDRM dapat menganjurkan ceramah dan pameran di sekolah berkaitan dengan implikasi tingkah laku biadab terhadap masyarakat. Yang kedua ialah pemufakatan pencegahan bersama dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau PIBG. PIBG akan sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah bagi melaksanakan program pencegahan salah laku biadab. Yang ketiga ialah pemufakatan pencegahan bersama dengan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung atau JKKK atau Persatuan Rukun Tetangga. Yang keempat ialah pemufakatan pencegahan bersama dengan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga atau lebih dikenali sebagai LPPKN. LPPKN dapat memberikan kesedaran tentang pentingnya menjaga keharmonian dalam masyarakat. Yang kelima ialah pemufakatan pencegahan bersama dengan media massa dan media elektronik. Menerusi media massa dan media elektronik, pihak sekolah akan sentiasa dapat menyebarkan artikel, risalah dan juga iklan tentang implikasi melakukan salah laku biadab. Yang keenam ialah pemufakatan pencegahan bersama dengan institusi keagamaan dan kerohanian. Menerusi institusi keagamaan dan kerohanian dapat menyebarkan pengetahuan dari aspek keagamaan mengenai salah laku biadab. Dan yang terakhir ialah pemufakatan pencegahan bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM. JKM akan sentiasa bersedia menerima kes rujukan dan juga aduan daripada pihak sekolah mengenai kes salah laku biadab yang berlaku di sekolah. Panduan perancangan aktiviti menangani tingkah laku biadab perlulah selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dan perancangan ini perlu melihat siapa sasaran murid yang perlu dilibatkan. Ini bertujuan untuk memperkembangkan potensi yang ada pada murid dalam bidang akademik dan sahsiah. Di samping itu, setiap warga sekolah juga perlu terlibat dalam pelaksanaan tugas bimbingan tersebut. Baiklah, dalam menjalankan aktiviti menangani salah laku biadab di sekolah, terdapat 3 orientasi utama iaitu orientasi pemulihan, orientasi pencegahan dan orientasi perkembangan. Pihak pentadbir sekolah dan jawatan kuasa program haruslah meneliti beberapa implikasi yang mempunyai hubung kait agar orientasi program yang dipilih berkesan kepada murid. Orientasi pertama ialah orientasi pemulihan. Aktiviti perlulah berorientasikan pemulihan atau memulih. Tidak semua murid berhak untuk diberi bimbingan. Hanya mereka yang amat perlukan bimbingan tersebut sahaja yang diperlukan, iaitu murid yang telah dikenal pasti mempunyai masalah dan perlunya bimbingan sebelum keadaan menjadi lebih serius. Aktiviti pemulihan mengambil masa yang lama untuk melihat hasilnya, namun masalah murid tetap perlu dirawat agar tidak merebak kepada murid yang lain. Yang kedua, orientasi pencegahan. Aktiviti pencegahan pula dirancang dengan mengandaikan yang semua murid berhak mendapatkan bimbingan. Aktiviti pencegahan dilaksanakan pada peringkat awal agar lebih berkesan. Hal ini kerana tugas pencegahan adalah lebih ringan daripada membuat proses pemulihan. Orientasi pencegahan boleh melibatkan semua warga sekolah. Aktiviti pencegahan mudah difahami dan dapat diterima ramai, tidak seperti orientasi pemulihan. Yang ketiga, orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan mengandaikan setiap murid yang normal itu adalah berhak diberi bimbingan bagi perkembangan dirinya. Aktiviti berbentuk perkembangan ini merupakan penyambungan yang menghubungkan antara sifat-sifat kelainan antara perbezaan individu dengan tuntutan masyarakat dan budaya. Aktiviti ini lebih mengutamakan perkembangan potensi yang ada pada murid. Baiklah, beralih pula kepada konsep orientasi dan contoh-contoh perkhidmatan bimbingan bagi menangani salah laku biadab di sekolah rendah. Seperti sedia maklum, orientasi pemulihan hanya melibatkan pelajar yang bermasalah sahaja. Oleh yang demikian, hanya guru kaunseling atau pakar sahaja yang terlibat. Tindakan reaktif daripada pihak sekolah diperlukan dan antara contoh aktiviti yang boleh dilakukan adalah aktiviti perkemahan, kaunseling secara individu, keluarga atau melibatkan sesetengah kelompok dan berkonsultasi dengan ibu bapa murid tersebut.
Beralih kepada orientasi pencegahan pula, perlu melibatkan semua murid termasuklah warga sekolah. Aktiviti pencegahan dilaksanakan pada peringkat awal agar lebih berkesan. Tindakan proaktif diperlukan sebagai contoh aktiviti-aktiviti sepakat membawa berkat, sistem aduan dan minggu memahami budaya atau silam budaya ataupun RIMUK. Seterusnya, orientasi perkembangan. Orientasi ini juga melibatkan semua murid dan aktiviti proaktif juga perlu dilakukan untuk mengawal tindakan mereka. Aktiviti-aktiviti ini adalah untuk mengutamakan perkembangan potensi yang ada pada murid. Sebagai contoh, aktiviti pelancaran kempen Salah Laku Kurang Sopan, program Tautan Kasih, program penghayatan agama dan program imarah masjid atau surau sekolah atau asrama. Program yang dijalankan menghubungkan antara sifat-sifat kelainan antara perbezaan individu dengan tuntutan masyarakat dan budaya. Seterusnya, untuk menangani salah laku biadab di sekolah menengah tidak jauh beza dengan contoh aktiviti di sekolah rendah. Bagi orientasi pemulihan dan pencegahan adalah sama, namun terdapat perbezaan sedikit untuk menyesuaikan dengan golongan sasaran iaitu murid sekolah menengah. Namun untuk orientasi perkembangan terdapat lebih banyak tindakan proaktif yang dijalankan berbanding sekolah rendah. Antaranya adalah rumpun ilmu, kelasku rumahku, ceritaku ceritamu, sahabatku cermin, kelompok bimbingan, 4 keperluan asas murid, program imarah masjid dan surau, info salah laku biadab dan lawatan, memburu juara, FM sekolah dan perjumpaan dengan waris. Sama seperti sekolah rendah, orientasi perkembangan ini dijalankan demi menghubungkan sifat-sifat kelainan antara perbezaan individu dengan tuntutan masyarakat dan budaya. Seterusnya, peringkat-peringkat perancangan dan penilaian menangani tingkah laku biadab. Bermula dengan pelantikan jawatankuasa program atau aktiviti. Ianya melihat kepada aspek apa, bila, bagaimana dan siapa. Kemudian, merancang program atau aktiviti. Pertama, mengumpul maklumat daripada sumber dan mengumpul maklumat melalui pemerhati, rujukan dan tinjauan. Tinjauan termasuklah pihak pakar pendidik, guru-guru, ibu bapa dan murid lain. Setelah maklumat dikumpulkan, proses analisis dan penentuan keperluan dilakukan. Kemudian, menetapkan objektif program atau aktiviti. Setelah penetapan objektif, jawatankuasa akan memilih aktiviti yang hendak dilakukan, membuat jadual kerja dan gerak kerja pelaksanaan aktiviti boleh dilakukan. Akhir sekali, membuat sesi penilaian terhadap aktiviti menangani tingkah laku biadab. Melalui penilaian tersebut, segala penambahbaikan atau pembetulan akan dilakukan dengan kembali kepada langkah merancang aktiviti atau program yang baru. Dan tindakan pencegahan tingkah laku biadab. Pencegahan yang boleh dilaksanakan bagi menangani tingkah laku biadab terbahagi kepada 3 pihak iaitu pertama pihak keluarga, pihak sekolah dan murid itu sendiri. Pihak keluarga bermula dengan memperbaiki cara asuhan dan menerapkan didikan agama yang baik serta mengamalkan doa dan budaya penyayang di rumah. Pihak kedua iaitu sekolah mempunyai peraturan sekolah yang perlu dipatuhi dan dikenakan tindakan bagi mereka yang melanggar peraturan sekolah. Sekolah juga menjadi tempat penyebaran maklumat. Sekolah perlu menyediakan peti aduan di tempat-tempat tumpuan ramai seperti laluan pelajar dan guru. Guru disiplin melakukan pemantauan berkala. Sekolah menjalankan kempen kesedaran dan motivasi serta boleh bekerjasama dengan melibatkan penglibatan pihak luar seperti Polis Diraja Malaysia, PDRM, PIBG dan sebagainya. Ketiga, pencegahan dari diri murid itu sendiri dengan mempunyai kesedaran bahawa murid berkelakuan biadab atau kurang sopan. Bagi murid lain yang melihat tingkah laku tersebut pada murid lain, mereka perlu segera melakukan kes tersebut dan jika perlu untuk mengisi borang aduan. Seterusnya ialah langkah pemulihan. Sesi kaunseling boleh dilakukan kepada pelaku iaitu murid yang bertingkah laku biadab secara individu ataupun berkelompok oleh kaunselor sekolah. Aktiviti hakikat insan juga merupakan inisiatif yang boleh dilakukan. Murid memberi perhatian terhadap tingkah laku sendiri bagi berusaha untuk berubah dengan bantuan guru dan rakan-rakan di sekolah. Murid juga perlu melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti co-curriculum
Dan paling penting ialah peranan ibu bapa dan guru semasa fasa pemulihan murid untuk sentiasa memberi dorongan dan tunjuk ajar yang positif. Tindakan dalam mencegah tingkah laku biadab adalah tanggungjawab ibu bapa, guru kaunseling, guru disiplin, guru agama, guru moral, guru ko-kurikulum, guru-guru lain, agensi-agensi luar seperti PDRM, Kebajikan Masyarakat dan lain-lain. Tambahan, tindakan yang perlu dilakukan haruslah merujuk Surat Perkeliling Ikhtisas dari Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Sebagai contoh, SPI Bilangan 7 tahun 2003 iaitu kuasa guru untuk merotan murid sekiranya murid melakukan kesalahan tingkah laku. Selain itu, SPI Bilangan 6A 1975 iaitu perkeliling mengenai disiplin murid menghisap rokok dan Bilangan 4 1997 iaitu perkeliling hukuman ke atas murid yang menghisap rokok. Dalam bab 4 ini akan dijelaskan pula perkara berkaitan proses yang diambil bagi mengatasi masalah ini dan medium yang digunakan bagi menilai tingkah laku tersebut. Perkara pertama yang perlu dilihat adalah carta aliran yang digunakan dalam mengatasi masalah tingkah laku biadab. Seperti yang ditunjukkan di sebelah ini, carta aliran ini dimulakan dengan menerima aduan daripada guru maupun pelajar. Aduan tersebut akan disiasat terlebih dahulu. Sekiranya aduan itu tidak benar, maka kes itu akan ditutup. Namun, sekiranya aduan itu benar, maka tindakan susulan akan diambil. Tindakan yang diambil perlulah mengikut carta aliran tersebut. Pelajar yang melakukan salah laku biadab yang dilaporkan akan dikenakan tindakan mengikut tingkah laku yang dilakukan. Sekarang kita lihat pula pada medium yang digunakan bagi menilai masalah tingkah laku biadab ini. Pertama, pihak sekolah boleh menggunakan penilaian satu iaitu penilaian keberkesanan program anti tingkah laku biadab di sekolah yang dipaparkan ini. Terdapat 10 soalan yang disediakan untuk mengesan aktiviti tingkah laku biadab sekiranya berlaku dalam kalangan pelajar. Penilaian kedua pula digunakan untuk mendapat respon daripada pelajar berkaitan keberkesanan program yang telah dijalankan oleh pihak sekolah berkaitan tingkah laku biadab. Bentuk penilaian kedua adalah seperti berikut. Pada bahagian ini, para pelajar diberikan kebebasan untuk memberikan pandangan mereka. Bagi penilaian ketiga, seperti yang dipaparkan ini adalah digunakan untuk mendapat respon daripada pihak sekolah terutamanya dalam kalangan guru berkaitan keberkesanan program yang dijalankan kepada pelajar bagi mengatasi masalah tingkah laku biadab. Penilaian ini perlu dijawab oleh pihak sekolah supaya penambahbaikan boleh dilakukan dari semasa ke semasa. Seterusnya, kita lihat pula kepada senarai semak yang dipaparkan ini. Senarai semak ini digunakan bagi mencatat perkara yang terlibat dalam mengatasi masalah tingkah laku biadab. Pihak sekolah perlu menggunakan senarai semak ini bagi memastikan tindakan yang diambil terhadap pelajar adalah mengikut prosedur yang dibenarkan. Berikut merupakan senarai surat perkeliling yang digunakan sebagai rujukan. Di sebelah ini juga dipaparkan beberapa isu yang berlaku dan telah pun dipaparkan di dada-dada akhbar perkara berkaitan tingkah laku biadab yang dilakukan oleh pelajar. Jadi itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.